dah nak sampai ni, bila dah nak sampai dekat dia punya roller coaster tu, dia ada satu pintu untuk kita keluar tau. Dia ada tulis chicken door. So kalau kita takut, kita boleh keluar anytime dekat chicken door tu. Saya memang dah sampai dekat depan, dah memang kita orang dah. Lepas ni saya cakap tak apalah, aku jadi ayam pun ayam lah, aku keluar dulu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey. Yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Saya pernah belajar dan juga bekerja dekat Jepun. Topik kita kali ni adalah satu benda bodoh yang saya pernah buat dekat Jepun. Ada banyak benda bodoh yang saya buat dekat sana, tapi untuk video kali ni satu saja saya nak kongsikan dengan anda. Peristiwa ni berlaku masa Ramadan. Dekat sana, saya melancong ke Osaka. Kami pergi ke Osaka menaiki bas dari Shinjuku. Shinjuku pergi ke Osaka. Dari situ kami lepak dengan kawan-kawan yang duduk dekat Kinki University dan sebagainya. Sebelum saya proceed kepada cerita tu, saya nak bagi tahu kepada anda, bas dekat Jepun sangat-sangat best. Dalam satu bas ada 3 seat sahaja. Ada juga yang 4 kot, saya tak pasti, tapi yang saya naik tu ada 3 seat, kiri, tengah dan juga kanan. Privacy level gila punya. Memang ada curtain untuk kita tutup. Kalau nak buat, orang kata kalau nak buat projek pun tak ada orang tahu punya lah. Dia punya privacy level memang gila, selesa gila. Saya tak pasti orang yang tinggi macam mana, but orang yang pendek macam saya selesa. Dan sebenarnya kalau naik bas di Malaysia pun saya selesa sebab saya pendek, kaki saya boleh boleh straight lah, tak ada masalah langsung. Bas dekat Jepun dia tak mahal, cuma nak naik dia tu quite complicated untuk orang yang tak ada pengalaman ataupun tak boleh bercakap bahasa Jepun. So kalau anda nak naik bas dekat sana, memang anda kena follow timing dia, anda kena baca guide dia betul-betul lah. So dari Shinjuku kami naik pergi ke Osaka, tak silap saya dalam 8 jam macam tu, dari KB Kelantan ke KL. Dia punya masa lebih kurang sama. Yang penting jalan dia tak lompat-lompat lah. Jalan dia memang smooth gila. Tak silap saya dia pernah berhenti dekat satu R&R sahaja. Dekat Jepun pun ada R&R. Nanti saya cerita dengan lebih detail tentang dia punya R&R. So kami lepak dekat Osaka. Of course bila pergi Osaka ni ada banyak-banyak tempat. And kalau anda pergi dekat Osaka, benda yang wajib anda cuba ialah dia punya takoyaki. Takoyaki dia best gila. Dan sebut tentang takoyaki, ini adalah benda misteri yang ada dekat Malaysia. Kenapa? Takoyaki adalah benda yang dibuat dari perkataan taco, which is they refer kepada octopus. Manakala yaki adalah bakar. Kalau kita maybe goreng pisang, something like that. But di Malaysia kita boleh jumpa banyak takoyaki yang bukan octopus. Bang, saya nak takoyaki satu. Dek nak ayam ke, kambing ke, lembu ke, ketam ke? Bang, takoyaki bang. Takoyaki. Kan? Taco memang kita refer kepada octopus kot. Macam contohlah, anda pergi dekat kedai goreng pisang, anda pun bagi tahu, bang nak goreng pisang satu, adik nak betik ke? Ataupun adik nak nenas ke? Dia nampak tak betapa peliknya culture dekat Malaysia ni. Last takoyaki ni dia jadi macam kuih cara ke apa yang panggil. Dia macam kuih yang dibuat dari tepung dan dalam tu ada isi-isi lah. So itu yang berlaku dekat Malaysia. So dekat Jepun dia punya takoyaki, dekat Osaka lah, especially Osaka, takoyaki dia next level. Anda bayangkan takoyaki dekat Tokyo tu dah sedap lah, tapi bila anda pergi dekat Osaka, lagi sedap. Cuma saya tak pasti, ada orang kata dia punya sos tu ada yang haram, ada yang halal. But masa saya dekat Jepun dulu, saya makan je semua benda. Yes, saya makan je semua benda. Tapi best lah. Takoyaki dekat Osaka memang best gila. Kalau anda pergi, kalau anda pergi Osaka, make sure yang anda pergi makan takoyaki dia. Yang kedua, anda kena cuba, kalau jumpa fugu ataupun ikan buntal, anda kena cuba juga ikan buntal dia. Anda kena pergi dekat Namba. Lepas tu anda kena naik train, anda pergi dekat Kyoto. Lepas tu anda naik train, anda pergi dekat Kobe. Dekat Kobe tu ada satu kedai buffet seafood. Tak silap saya nama Popeye. So dekat situ anda boleh makan ketam unlimited. Ketam mereka tak sama dengan kita. Kita punya ketam, dia punya kulit keras kan. Tapi ketam dekat Jepun dia lembik. Itu beza ketam kita dengan ketam dia. Saya tak tahu kenapa, tapi memang bila mula-mula saya makan ketam dekat Osaka tu, saya buka dia macam, kenapa boleh tarik? Macam buah.
So, itu antara benda-benda yang anda kena buat dekat Osaka. Kalau anda nak tahu detail, maybe anda kena bayar saya, kita pergi sama-sama, lagi senang. Okay, so benda bodoh yang saya buat dekat Jepun dulu, ini salah satulah. Dekat Jepun dia ada satu macam satu tiket kereta api JR Line. Dekat Jepun dia ada banyak line Kalau kita komuter KTM kan, kereta api tanah Melayu, dan kita katakan ada satu lagi kereta api tanah Cina ke. Sebagai contoh lah, dia ada banyak company yang ada lane kereta api ni. So dekat Jepun yang paling besar ialah JR Line lah. So JR Line ni dia ada satu macam tiket, yang mana dengan tiket tu kita boleh keliling Jepun dalam masa seminggu, tak silap saya, pada harga RM300 Malaysia sahaja. Which is, kita panggil dia sebagai Ju Hachi Kippu. Kalau kita terjemahkan dia ke dalam bahasa Melayu, dia akan jadi 18 tahun tiket. Tiket 18 tahun. Okey, kenapa tiket 18 tahun? Ya, dia adalah untuk, dia menandakan yang dia macam mana, dia nak ajar budak yang baru lepas sekolah menengah dia, untuk melancong ke Jepun, untuk pergi sendiri, untuk berdikari, untuk explore sendiri apa yang ada dekat Jepun. Benda ni bagi saya sangat-sangat bagus. Bayangkan kita ada satu tiket yang mana kita boleh pergi dekat Kelantan, dekat Terengganu secara unlimited dalam masa satu minggu, backpacking atau buat apa-apa sahaja. So, kami beli Ju Hachi Kippu ni. Ju Hachi Kippu kami beli, lepas tu kami naik train. Kami nak cuba naik train dari Osaka balik ke Tokyo. Bulan Ramadan anda kena ingat bulan Ramadan ni. Dan Ju Hachi Kippu ni dia hanya boleh naik train yang bersifat lokal. Dekat Jepun dia punya kereta api ni ada beberapa sifat lah. Yang pertama kita panggil dia sebagai local, yang kedua kita ada semi express, yang ketiga kita ada express, dan mungkin ada banyak lagi tapi saya cerita kepada anda ada 3 ni saja. Local ni dia akan berhenti di every single station kereta api yang ada atas muka bumi ni. Maksudnya dekat lane tu, dekat satu line tu, kalau ada 10 stesen kereta api, maka dia akan berhenti 10. Kalau ada 100, so dia akan berhenti 100. Okey, untuk semi express pula, katakan ada 100 stesen kereta api dekat situ, dan hanya ada 40 yang selalu ramai orang naik dan turun. Maybe itu adalah bandar-bandar yang besar sikit, bukan kampung-kampung. So dia akan berhenti dekat 40 tadilah. Dan express pula dia hanya berhenti dekat bandar-bandar yang besar. Mungkin dari 100 tu ada 4 bandar sahaja yang dia berhenti. So untuk Ju Hachi Kippu ni, tiket 18 tahun ni, dia hanya berhenti dekat local station sahaja. So dari Osaka pergi ke Tokyo, dia ambil masa yang sangat lama. Dia ambil masa yang sangat lama. Masa tu bulan Ramadan, dekat Jepun dia punya subuh tu sekitar pukul 3 pagi. Jadi kami makan sahur pukul 3 pagi, kami tidur pukul 6 pagi, kami keluar dari rumah tu, naik train dari Osaka pergi ke Tokyo. Kami sampai pada pukul 7 petang, which is waktu berbuka dekat Jepun. Tapi waktu tu kami tak ada tempat nak makan lagi. Tapi anda bayangkan sendiri, dia bergerak nak sampai dekat Nagoya tu, kami terpaksa berdiri sebab ramai orang. Dia punya train tu memang penuh, dan kami terpaksa berdiri masa bulan puasa. Ramai dalam 6 ataupun 7 orang tak silap kami. Dan sampai dekat Nagoya baru kami dapat duduk. Lepas tu pergi dekat Shizuoka baru naik ke Tokyo dan sebagainya. So sampai dekat sana kami baru cari tempat makan. Cari tempat makan dalam keadaan yang kita kata tenat gila. Pukul 3 pagi lah sekali kami makan, dan sekarang pukul 7 kami masih mencari makanan. Makanlah pan ataupun makan roti sikit, onigiri sikit, tapi dia tak memuaskan perut kami. And kami pergi ke satu tempat area, saya tak ingat dah, dia atas Shinjuku sikit, tempat banyak jual makanan-makanan halal, and kami makan dekat restoran Thailand dekat situ lah. So bagi saya ini adalah satu pengalaman yang bodoh gila sebab orang tak naik. Yang pertama bulan Ramadan. Kalau bukan bulan Ramadan dia best sebab kita boleh bila kita ada Ju Hachi Kippu tu, kita boleh turun mana-mana stesen dan kita boleh naik balik tanpa perlu bayar dah, as long as dia adalah JR Line. Tapi disebabkan bulan puasa, kami just fikir nak sampai dekat Tokyo dan kami nak buka puasa sahaja. Kalau anda nak beli Ju Hachi Kippu, which is saya tak tahu zaman sekarang ada lagi ke tak. Saya tak check pun masa saya nak record video ni, saya tak check pun. Kalau ada lagi, anda nak beli boleh, tapi anda kena maximize penggunaan dia betul-betul loh. Anda kena, contoh anda dari Jepun, dari Tokyo, lepas tu anda pergi dekat Shizuoka, anda turun dekat Shizuoka, jalan-jalan dekat Shizuoka, naik
naik dari Shizuoka pergi ke Nagoya, jalan-jalan dekat Nagoya, pergi ke Osaka, dari Osaka anda boleh pergi ke Okayama sebagai contoh. So anda kena maximize betul-betul. Maybe dari Tokyo anda target sampai dekat Fukuoka ataupun Kagoshima dekat paling bawah Jepun sebelum pergi ke island Okinawa. Okay, sebelum pergi ke island Okinawa rasanya tak boleh pergi lah. So anda pergi dekat Kagoshima yang paling bawah Jepun. So dari Kagoshima anda naik flight pergi ke Tokyo balik. Flight dia tak mahal, anda boleh cari Momo Peach Airline. Mungkin dia punya harga sekitar RM300 Malaysia sahaja. So anda pergi dekat Tokyo balik lah. So maybe anda boleh buat trip macam tu. Itu lagi best. Dia ambil masa seminggu. Anda kena buat trip untuk seminggu lah. Even kalau anda guna Joe Hachikipu tu, tiket 18 tahun anda boleh pergi ke Hokkaido. Anda boleh jalan sendirilah ikut train dia. Anda kena study dia punya lane. And sebut tentang lane unlimited ni ataupun tiket unlimited ni, kalau dekat Tokyo pun, Tokyo Metro Line, dia ada one day tiket yang mana anda beli tiket dia, anda boleh pusing dia punya sekitar Tokyo tu unlimited juga. Yang tu tak mahal sangat, sekitar RM40 Malaysia, tapi dia sehari saja. Kalau Joe Hachikipu zaman saya seminggu dia punya valid tu, tapi untuk Tokyo Metro ni one day trip dia sehari sajalah. And dia sangat-sangat bagus untuk anda naik. Sebolehnya kalau anda pergi dekat Jepun, anda cuba guna mereka punya public transport, anda cuba naik bas dia, which is bas dia sangat-sangat menarik. Kenapa saya kata menarik? Bila mana bas dia berhenti nak ambil orang dekat tepi jalan kan, dia punya bahagian kiri bas ni dia akan rendah sikit. Kenapa dia rendah? Sebab dia nak suruh orang-orang tua ataupun orang yang tak berapa, kita kata tak berapa sempurna, orang yang cacat kan, senang untuk naik dia punya bas tu. Ini kita panggil dia sebagai omoyari lah, fikir tentang orang lain. Macam mana nak permudahkan hidup orang lain kan. So ini yang bagus dalam Jepun. Anda boleh naik bas dia, anda naik, kalau anda tak bayar pun sebenarnya tak ada orang check. Tak ada orang check. Trust me. Mereka, Jepun ni dia memang satu negara yang mempercayai hati budi orang lain. Ada banyak je orang yang saya nak kata banyak tu tak adalah. Dua orang yang saya kenal hidup dengan tak bayar apa-apa. Dia buat benda-benda percuma saja. Dia buat benda-benda percuma, tak ada isu langsung. Tak ada ditangkap polis dan sebagainya. So anda cuba naik dia punya bas, anda cuba naik dia punya kereta api. Kalau anda pergi dengan 4 orang, mungkin anda boleh naik dia punya taksi. Taksi dia agak mahal, tapi untuk naik seorang diri, kalau anda naik 4 orang, dia akan jadi murah sikit lah. Lepas tu kalau anda nak pergi ke Fuji, anda boleh naik bas ataupun anda boleh sewa kereta naik dari Tokyo, lepas tu pergi ke Fuji, lepas tu balik semula dekat. Sebab kalau anda pergi naik bas macam rugi sikit, sebab dekat Fuji tu ada banyak tempat yang anda boleh pergi. Lagi-lagi dia punya timpak dia panggil Fuji Q, adalah satu tempat yang mempunyai roller coaster yang paling step apa kita kata, dia macam naik turun macam tu. Dia macam 90 darjah macam tu, macam tu. Saya ingat lagi masa kawan saya ajak naik dekat situ. Saya ni penakut. Saya ni takut kepada tempat tinggi. Tapi cakap besar. Cakap besar, kawan saya ajak saya lah. Kawan saya dia memang suka roller coaster. So dia tarik saya beratur panjang gila. Jepun dah beratur berpisah tiada. Memang berpisah tiada. Satu attraction tu naik kena beratur dalam 1 jam lebih kurang. Dah nak sampai ni, bila dah nak sampai dekat dia punya roller coaster tu, dia ada satu pintu untuk kita keluar. Dia ada tulis chicken door. So kalau kita takut, kita boleh keluar anytime dekat chicken door tu. Saya memang dah sampai dekat depan, dah memang kita orang dah lepas ni. Saya cakap tak apalah, aku jadi ayam pun ayam lah, aku keluar dulu. Tapi kawan saya pegang kemah keming bosku, dia paksa saya naik. Memang ya Allah, itu adalah pengalaman yang kita kata takut tapi best. So bila dah rasa benda tu kan, sebab kita tahu itu adalah the steepest roller coaster yang ada atas muka bumi ni. Bila saya pergi dekat Gold Coast dengan wife saya, dia ajak saya naik satu roller coaster yang bentuk Superman macam tu. Dia ajak saya. Mula-mula saya cakap tak nak lah, saya tak suka kan benda-benda macam tu. Tapi dia kata dia nak try juga. So dia nak try, saya naik lah. Naik dengan dia, dia memang senyap, tak bercakap dengan orang. Memang tutup mata je. Bila saya belajar, bila kita naik roller coaster ni, kita kena lepas tangan, baru kita dapat enjoy kan. So memang best gila lah. Kalau naik 2-3 kali pun tak ada masalah. Even dekat Malaysia tak ada kot yang boleh lawan Jepun punya style kan. So itu adalah benda bodoh yang saya pernah buat dekat Jepun. Tapi anda boleh buat. Bukan bermaksud yang anda tak boleh beli Joe Hachikipu tiket 18 tahun ke atas tu. Anda boleh buat, tapi anda kena rangka
perjalanan anda dalam masa seminggu. Kalau satu hari rugilah benda ni. So anda rangka dalam masa seminggu, macam saya bagi tahu, maybe dari Tokyo anda turun sampai Kagoshima, Kumamoto, lepas tu Fukuoka, Kyushu semua tu kan. So lepas tu anda naik kapal terbang balik pergi ke Tokyo ataupun pergi ke Hokkaido. Kalau ada lah. Saya tak pasti dari Fukuoka pergi Hokkaido ada ke tak. Tapi anda boleh explore lokal dia lah. Anda boleh explore lokal dia. Nanti saya cerita dalam video seterusnya, saya akan cerita satu lagi benda bodoh yang saya pernah buat dekat Jepun. Benda ni memang bodoh gila juga. Sampai sekarang saya fikir saya akan cerita dekat orang, ni memang bodoh gila. Kenapa aku buat benda ni dulu? Tapi tak bermaksud yang saya akan reverse time. Tak. Saya tak akan reverse time untuk baiki benda tu. Saya rasa benda tu yang membuatkan saya sekarang. Itu saja dari saya. Kalau ada something yang anda nak tahu, tak kisahlah berkaitan dengan Jepun ke, anda nak tahu tentang bisnes ke, atau apa-apa saja, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Saya baca dan saya akan respons kepada anda. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabo. Jumpa lagi.